Salam sejahtera dan salam damai kasih kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan meneruskan PDP kita, iaitu bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Seperti yang cikgu sudah bagi tahu untuk video yang lepas, apakah bentuk graf fungsi kuadratik? Graf fungsi kuadratik adalah berbentuk parabola. Gambar rajah di bawah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Ada dua jenis, iaitu jenis sedih dan jenis senyum. Sedih mempunyai titik maksimum, manakala senyum mempunyai titik minimum. Bagaimana pula kalau graf itu menjadi sedih? Graf itu akan berbentuk sedih sekiranya nilai A itu adalah negatif. Misalnya, nombor negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan sebagainya. Jadi, graf itu akan melengkung ke atas dan mempunyai satu titik yang kita kenali sebagai titik maksimum. Bagaimanakah kita menentukan bentuk graf bagi setiap fungsi kuadratik? Maksud cikgu, bagaimana kita nak menentukan graf itu adalah senyum ataupun sedih? Begini caranya kelas. Ini adalah pemalar A. Jika A itu adalah nombor positif, iaitu daripada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, maka graf akan melengkung ke bawah. Makanya graf itu akan menjadi senyum. Dan apabila graf senyum, dia mempunyai satu titik yang berada di bawah graf ini yang kita nak dikenali sebagai titik minimum. Bagaimana pula kalau graf itu menjadi sedih? Graf itu akan berbentuk sedih sekiranya nilai A itu adalah negatif. Misalnya, nombor negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan sebagainya. Jadi, graf itu akan melengkung ke atas dan mempunyai satu titik yang kita kenali sebagai titik maksimum. Okey, kalau kita lihat grafik ini, kita lihat kalau A itu nilai dia positif, maka graf kuadratik akan menjadi senyum, A positif. Kalau A itu menjadi negatif, kalau kita lihat cikgu gerakkan silinder ni ke arah negatif, graf itu akan bertukar menjadi graf sedih. Maksudnya kalau A itu negatif, graf itu akan menjadi sedih, dan apabila graf itu adalah, kalau A itu adalah positif, maka graf itu akan menjadi senyum. Okey, kalau kita lihat di sini, semakin besar nilai A, semakin sempit ruangan graf. Kalau kita lihat semakin besar nilai A, dia semakin sempit, maksudnya dia punya ruangan ini semakin sempit. Kalau A itu kecil, dia semakin besar. Semakin kecil nilai A, maka ruangan itu menjadi besar. Bagaimana pula dengan nilai negatif? Nilai negatif yang besar, iaitu negatif 1, negatif 2, negatif sifar 1 itu, kalau nilai dia besar, ruangan itu kecil. Kalau nilai A negatif semakin besar, kalau nilai negatif makin besar, maka ruangan graf itu menjadi semakin sempit. Kita teruskan PDP kita. Sebelum itu, cikgu nak bagi tahu ataupun nak menayangkan ini adalah bentuk apa? Bentuk segi 4. Kalau cikgu potong segi 4 ini kepada dua bahagian, membahagi kepada dua bahagian, adakah bahagian kiri dengan kanan ini adalah sama? Ya, sama. Kalau cikgu potong melintang, adakah bahagian atas dengan bawah adalah sama? Ya, betul, sama. Okey, ini adalah bentuk segi 4 juga, tapi cikgu bagi dia melintang. Bagi dia macam bentuk daun. Okey, kalau cikgu potong menegak,
kiri dan kanan adalah sama. Kalau cikgu potong melintang, kiri dan kanan adalah sama. Dan tanda arrow ini, kalau cikgu potong menegak, kiri kanan adalah sama. Maksudnya bahagian kiri, bahagian kanan adalah sama. Kalau cikgu potong melintang, adakah bahagian atas dengan bawah itu sama? Tidak. Jadi apa yang cikgu nak kenalkan di sini ialah garisan itu kita kenali sebagai paksi simetri. Okey, kalau kita lihat paksi simetri pada suatu fungsi kuadratik, ia akan melalui titik maksimum dengan titik minimum. Graf ini adalah graf sedih di mana A itu kurang daripada sifar. Maksudnya A itu adalah nilai negatif, maka ia jadi sedih dan ia akan melalui titik maksimum. Manakala kalau nilai A itu positif, maka graf itu akan berbentuk senyum dan paksi simetri akan melalui titik tengah minimum ini. Kita boleh lihat, kamu boleh lihat dan rujuk gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini. Okey, sekarang kita menentukan titik maksimum atau titik minimum dan menyatakan paksi simetri bagi setiap fungsi kuadratik. Okey, kita lihat contoh ini. Okey, graf fungsi ini adalah graf berbentuk senyum di mana A itu melebihi sifar. Okey, di manakah titik minimum ataupun maksimum? Okey, sekarang kita tengok dia akan berada di tempat melengkung itu, di tengah-tengah tempat melengkung itu, iaitu di sini, iaitu pada koordinat 4, negatif 15. Jadi ini adalah titik minimum. Dan paksi simetri berada di tengah-tengah. Kalau kita bahagikan graf ini kepada dua bahagian, dia berada di tengah-tengah, berada di garis X sama dengan 4. Okey, sekarang kita tentukan di manakah garisan titik koordinat itu, di mana titik koordinat itu. Jadi graf ini dia berbentuk sedih kerana dia melengkung ke atas dan titik itu berada di lengkungan itu. Jadi kita kenali titik ini sebagai titik maksimum. Dan di manakah paksi simetri? Paksi simetri dia akan merentasi titik maksimum itu dan membahagikan graf itu kepada dua bahagian yang sama. Jadi nama paksi simetri ini ialah, persamaan dia ialah X sama dengan 3. Untuk contoh C, kita nak tentukan paksi titik maksimum dan titik minimum terlebih dahulu. Okey. Sebelum itu kita kena kenali titik-titik yang ada, koordinat-koordinat yang ada dalam atas Charterson ini. Ini adalah negatif 4. Di sini negatif 4. Di sini sifar. Maka di sini ialah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Seperti yang cikgu tunjukkan di dalam video ini. Okey, sekarang kita tentukan. Graf ini adalah berbentuk sedih. Maksudnya A itu nilai dia negatif. Jadi, graf ini melengkung ke atas dan di situlah titik maksimum berada. Ini kita kenali sebagai titik maksimum. Dan paksi simetri akan membahagikan graf ini kepada dua bahagian yang sama. Kita cari tengah-tengah kelas, iaitu di X sama dengan negatif 2. Okey, sekarang kita tengok contoh D. Okey, graf ini melengkung ke bawah dan berbentuk senyum. Kita dapat tahu nilai A ini lebih besar daripada sifar. Okey, seperti yang cikgu sudah ajar di video sebelumnya, kita kena kenal pasti dahulu nilai-nilai koordinat di dalam graf ini. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah nilai 4. Macam mana kita tahu ini nilai 4? Kita tengok di atas. Sebab koordinat di sini adalah 4, 3. Jadi di sini ialah 4. Di sini ialah 3. Kalau di sini 4, di sini mestilah 3, 2 dan 1. Okey, sekarang kita tentukan di mana titik minimum ataupun maksimum. Okey, kita lihat di bawah itu dia berada di dalam lengkungan graf di sini. Jadi apa nama titik ini kelas? Titik maksimum ke ataupun titik minimum? Jadi kita namakan ini sebagai titik
minimum, dan ini merupakan pembahagian graf kepada dua bahagian yang kita kenali paksi simetri. Persamaan paksi simetri ini adalah X sama dengan 2. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan postkan latihan kamu ke dalam grup WhatsApp kita, dan cikgu harap kamu hantar soalan-soalan itu seperti tarikh yang cikgu sudah bagi tahu di dalam grup. Terima kasih.